Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Mohd Menteri. Berkait dengan hasrat dan juga tindakan untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam Kementerian Belia dan Sukan. Bahawa ini negara kita gempar dengan kes rogol di Sukma. Dan apabila kita meneliti pemberitaan yang berkait dengan kes ini, ialah merujuk kepada bagaimana minuman keras begitu mudah masuk dalam perkampungan sukan yang terletak pula dalam UPN, dan disebut mangsa diperkosa dalam keadaan mabuk, dan juga pihak yang melakukan jenayah juga dalam keadaan yang sedemikian. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sebenarnya keadaan keselamatan atlet dalam satu sukan yang diadakan dalam sebuah perkampungan itu begitu longgar sehingga boleh menjejaskan masa depan mereka. Dan saya mengharapkan selepas ini mungkin pihak berkuasa akan mengambil tindakan tegas, tetapi tidaklah dilepaskan percuma dengan menganggap bahawa atlet tersebut mempunyai masa depan yang cerah lalu dibebaskan sebagaimana pernah berlaku sebelum daripada ini. Ya. Terima kasih. Ya. Spang. Terima kasih kepada Terima kasih pada Ketua. Tadi yang Menteri mengatakan bahawa ingin mewujudkan nilai Islam dalam program belia ini. Saya ingin bertanya, dalam saya tahun lepas ada satu hari sambutan belia negara di Putrajaya yang menyaksikan perhimpunan seluruh belia di seluruh negara, dan pada program tersebut saya rasa yang Menteri tahu bahawa dijemput penyanyi K-pop daripada Korea dengan berpakaian yang kita rasa tak sesuai dengan budaya masyarakat di timur ini, dan saya dipahamkan dibelanjakan wang berjuta ringgit untuk memanggil artis K-pop ini. Sedangkan kalau sekiranya kita nak menyelamatkan belia daripada masalah-masalah sosial ini, masalah moral ini, sepatutnya kita memanggil paling kurang pun artis Malaysia. Kenapa kita harus panggil artis yang kita menelan belanja berjuta ringgit dan kita hidangkan pula dengan program-program yang lara itu? Ya. Dan saya harap Menteri dapat mengambil perhatian terhadap perkara ini untuk program-program belia pada masa yang akan datang. Ya. Terima kasih Menteri. Saya nak tekankan kat sini, gejala sosial dengan jenayah sekarang melibatkan belia. Apakah langkah-langkah drastik jangka masa pendek yang diambil oleh Menteri Belia dan Sukan untuk mengatasi masalah penglibatan jenayah oleh belia kini? Terima kasih. Ya. Sila. Tuan Pengerusi, Tuan Speaker, saya nak bertanya kepada Menteri. Tadi Menteri kata bahawa IM4U bukanlah untuk menggantikan rakan muda. Jadi saya nak tahu bahawa apakah perbezaan antara dua-dua program ini? Sebab adakah mungkin mempunyai redundancy yang akan menghabiskan kos ataupun membazirkan kos, sedangkan satu saja program belia sudah mencukupi, satu saja rakan muda sudah mencukupi. Terima kasih. Sila, Menteri. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih atas keprihatinan dan juga soalan-soalan yang dikemukakan tadi. Pertamanya sahabat saya daripada Temerloh yang telah menyentuh mengenai kes isu semasa, iaitu kes pemerkosaan ataupun kes tuduhan rogol yang telah berlaku di Sukan Malaysia baru-baru ini. Saya telah memaklumkan kepada pihak media dan seterusnya kepada rakyat bahawa kes ini adalah satu kes yang amat mendukacitakan. Dan saya dapati bahawa setelah merujuk kepada Majlis Sukan Negara dan juga kepada pihak-pihak yang berkenaan, kes ini adalah satu kes sahaja yang pernah berlaku dalam sejarah penganjuran Sukan Malaysia semenjak tahun 1986. Walau bagaimanapun, namun demikian, walaupun hanya satu kes, ia adalah satu kes terlalu banyak daripada apa yang dikendaki. One case too many. Dan oleh demikian, saya menganggap amat serius perkara ini. Dan untuk makluman Dewan, sebagai penjelasan apa yang telah berlaku, tuduhan apa yang telah berlaku, berdasarkan kepada laporan yang saya telah terima,
adalah bahawa ada dua insiden yang berkaitan. Yang pertamanya insiden yang melibatkan pemain-pemain, atlet dan juga malangnya jurulatih daripada pasukan bola baling lelaki wilayah persekutuan setelah mereka kalah pada perlawanan pada hari yang tersebut. Pada malam itu mereka telah buat keputusan untuk keluar dan membeli minuman keras dan bawa minuman keras itu masuk ke dalam perkampungan sukan di Universiti Putra Malaysia College kedua, di mana minuman keras itu diminum bersama di gelanggang bola keranjang College kedua UPM, dan perkara tersebut telah berlangsung, dan setelah perkara tersebut telah tamat ataupun insiden tersebut telah tamat, maka berlakunya insiden yang kedua yang melibatkan antara individu yang hadir di acara minuman keras tersebut, yang melibatkan 3 atlet lelaki dengan seorang pegawai tambahan, iaitu pegawai tambahan perempuan daripada pasukan yang sama. Saya telah minta supaya pertamanya sambil kita menunggu hasil siasatan daripada pihak PDRM, dan perkara ini saya nak maklumkan kepada Dewan sebagai update kepada kes ini, bahawa pagi tadi saya telah berhubung dengan Peguam Negara, di mana kertas siasatan ataupun investigation paper daripada pihak PDRM telah pun sampai ke tangan Peguam Negara di Kamar Peguam Negara, dan Peguam Negara saya difahamkan oleh beliau akan mengambil tindakan secepat mungkin mengenai kes ini dari segi jenayah. Soal apa yang dibangkitkan oleh Temeloh bahawa mereka harus tidak dilepaskan oleh kerana masa depan yang cerah, itu bukannya keputusan kerajaan atau kementerian, itu adalah ulasan daripada hakim waktu perbicaraan seorang atlet bowling dahulu, ya. Jadi kita harap kali ini ada perbicaraan yang adil dan ada hukuman yang setimpal daripada badan kehakiman. Soal yang di bawah pengelolaan kementerian adalah soal disiplin dan juga melanggar tata etika disiplin dengan membawa masuk minuman keras ke dalam perkampungan sukan. Saya telah minta Datuk Seri Zulkifli Sembong sebagai Ketua Pengarah MSN untuk buat satu postmortem bersiasat secara rapi dan cepat mengenai bagaimana perkara ini boleh berlaku. Kita untuk makluman Dewan, kita bekerjasama dengan Universiti Putra Malaysia dari segi keselamatan. Saya sendiri telah melawat kampungan sukan dan melihat bahawa ada kerjasama daripada security UPM, ada kerjasama daripada polis Diraja Malaysia, tetapi saya juga tidak berpuas hati kenapa insiden meminum minuman keras itu boleh berlangsung dalam satu keadaan yang terbuka, iaitu gelanggang bola keranjang, tanpa pengesanan daripada mana-mana security ataupun anggota keselamatan. Perkara tersebut saya akan maklumkan kepada orang ramai selepas saya menerima maklum balas daripada Jawatankuasa Siasatan yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya saya sendiri tidak puas hati dengan bedah siasat yang dilakukan oleh MSN itu sendiri, saya akan lantik pihak ketiga, iaitu mungkin Kementerian Ketua Setiausaha Kementerian untuk melaksanakan siasatan supaya ada pihak ketiga yang boleh sahkan siasatan yang dijalankan oleh MSN. Untuk masa depan, Ahli Yang Berhormat, saya proaktif untuk melihat bahawa perkara ini tak akan berulang. Jadi kita ada Sukan Malaysia di Perlis di Kanga pada sekejap ya, ampang saya habiskan dulu, untuk tahun depan. Dan selain daripada usaha untuk kita ketatkan lagi keselamatan, di mana saya sendiri akan memanggil majlis-majlis sukan negeri supaya majlis sukan negeri ada assurance, ada jaminan bahawa tahap keselamatan itu dapat ditingkatkan agar kontingen mereka dapat dihantar dengan keadaan yang selesa. Saya juga telah minta Agensi Anti-Doping Malaysia, ADAMAS, untuk kemukakan satu protokol baru, iaitu untuk memastikan bahawa temasya kita akan datang adalah bebas daripada bukan hanya dadah, drug free, tetapi juga alcohol free. Dan ini akan melibatkan beberapa langkah, terutamanya langkah-langkah yang melibatkan ujian breathalyzer secara rawak ataupun secara rambang, supaya kita dapat memastikan bukan hanya atlet kita bebas daripada dadah, sama ada recreational drugs ataupun performance enhancing drug, tetapi sentiasa bebas daripada alkohol. Ampang, perkara yang sama sebab saya nak pergi ke